Perdana Menteri Lee Hsien Loong hari ini mendedahkan Menteri Pengangkutan S. Iswaran yang sedang digantung tugas buat masa ini juga dikurangkan gajinya menjadi $8,500 sebulan sehinggalah diberitahu kelak. Ini menyusuli penangkapan Encik Iswaran berkaitan satu siasatan rasuah oleh Biro Siasatan Amalan Rasuah CPIB bulan lalu. Divisyen Perkhidmatan Awam awal tahun ini menyatakan gaji menteri adalah $55,000 sebulan. Such incidents involving ministers are rare, and there's no rule or precedent on how to effect an interdiction on a political office holder. Hence, I use the current civil service practice as a reference point. The specific details in Minister Iswaran's case follow generally how the civil service would deal with a senior officer in a similar situation. But this was my decision as Prime Minister, because the political context for a minister and a civil servant being investigated and interdicted are different. Berucap semasa menyampaikan kenyataan menteri berhubung isu tersebut, PM Lee menambah beliau tidak dapat berkongsi lebih banyak perincian mengenai kes itu kerana siasatan masih berjalan. CPIB kata beliau akan melakukan siasatan sehingga tuntas dan menyerahkan hasilnya kepada Pejabat Peguam Negara AGC. Sementara itu, Encik Iswaran kini mengambil cuti ketidakhadiran. Hartawan Ong Beng Seng yang merupakan pemegang hak bagi Grand Prix Singapura juga diberkas dalam siasatan rasuah yang sama. Mengulas mengenai isu hubungan tidak wajar antara mantan Speaker Parlimen Tan Chuan Jin dan mantan AP-PAP Cheng Li Hui pula, PM Lee mengakui setelah difikir kembali, beliau akur beliau sepatutnya bertindak lebih awal. Encik Lee menjelaskan beliau memberi sedikit masa kerana berharap dapat memberi mereka ruang untuk berundur secara halus serta mengurangkan rasa pilu dan malu yang dialami keluarga mereka. Perdana Menteri Lee Hsien Loong kali pertama tahu tentang hubungan sulit antara Encik Tan dengan Encik Cheng pada November 2020 sekitar selepas pilihan raya umum. Beliau kemudian bersemuka dengan kedua-duanya. Mereka juga dinasihati secara berasingan dan berjanji untuk menghentikan hubungan tersebut. Berpegang kepada janji itulah, Encik Lee berkata beliau berasa ada ruang untuk mengambil sedikit masa bagi memutuskan langkah-langkah lanjut yang wajar diambil. Ini satu daripada 3 cara bagaimana PAP menangani kes hubungan sulit. The first situation is where the individuals involved will be talked to, and if they stop, the matter ends there. No further action need be taken. The second situation, where immediate action has to be taken. For example, when one party has supervisory power over the other party, and we have in the past taken immediate action in a few cases. Third situation, where the relationship raises some questions of propriety beyond it being an extramarital affair per se. The parties will be talked to, but the matter cannot end there. Even if the affair stops, some action has to follow. But what that action is and when it is taken depends on the nature of the facts and the boundaries that have been transgressed. Menurut PM Lee, situasi membabitkan Encik Tan dan Encik Cheng jatuh kepada kategori ketiga. There's no direct reporting line between the Speaker and an MP. Thus, an open, legitimate relationship between the Speaker and an MP is not in itself objectionable. Hence, this situation of the Speaker having an affair with an MP does not fall into the category where immediate action has to be taken. However, the Speaker has some official capacity vis-à-vis MPs. An extramarital affair between him and an MP is therefore problematic. It puts other MPs and staff in an awkward position, and it is just not proper. Apabila Encik Lee mendapat tahu bahawa hubungan sulit itu diteruskan, beliau sekali lagi menegur mereka dengan kali terakhir pada Februari lalu. Ketika itu, Encik Tan mengakui apa yang dilakukannya itu adalah salah dan menawarkan diri untuk meletak jawatan. Setelah menjelaskan pendekatan yang diambilnya, Encik Lee akur beliau sepatutnya bertindak lebih awal. Namun demikian, beliau memikirkan tentang keluarga mereka. I place much weight on protecting their families,
perhaps too much. Regrettably, in the end, Mr. Tan and Ms. Cheng did not stop the affair and both had to go. Meskipun tidak menafikan bahawa Encik Tan dan Cik Cheng berkelakuan secara tidak wajar, PM Lee menyeru agar para AP serta orang awam bersikap ihsan dan memberi keluarga mereka privasi serta ruang untuk pulih. Dalam pada itu, PM Lee juga mengaku bahawa PAP terjejas akibat siasatan rasuah terhadap Encik Iswaran dan juga peletakan jawatan Speaker Parlimen dan seorang AP kerana hubungan sulit. Bagaimanapun, beliau menekankan PAP akan terus melakukan perkara yang betul agar dapat terus mengekalkan kepercayaan rakyat terhadap parti itu. The two CPIB investigations and the response to the personal misconduct case show two aspects of how this PAP government works. One, when there is suspicion or allegation of wrongdoing in the discharge of official duties, especially possible corruption, there's zero tolerance. Two, when people slip in their personal lives, the PAP will look at the facts of each case carefully and deal with the matter as humanely and sensitively as possible according to the principles that the party has established. Systems are composed of human beings. In any system, however comprehensive the safeguards, sometimes something will still go wrong. PAP kata PM Lee berusaha gigih mengenal pasti individu yang sesuai untuk menyertai politik. Mereka disaring dan diuji sebelum diberikan tanggungjawab lebih berat. Walaupun mereka sering memenuhi jangkaan, ada kalanya mereka gagal memenuhi harapan. PM Lee memberi jaminan kepada rakyat Singapura bahawa PAP akan melindungi integriti sistem pemerintahannya. For the good of our country, we will carry through what needs to be done in accordance with the law, even if it may be politically embarrassing and painful to the party. I will not flinch or hesitate to do my duty to keep our system robust and clean. This is how the PAP government can continue to deserve the trust that Singaporeans have placed upon us. Saudara, sesi Parlimen hari ini dimulakan dengan pelantikan anggota Parlimen GRC Marine Parade Sia Kian Peng sebagai Speaker Parlimen baharu. Encik Sia mengambil alih tugas Encik Tan Chuan Jin yang menyandang jawatan sebagai Speaker Parlimen sepanjang 6 tahun lalu. Berucap kepada Dewan menyusuli pelantikannya, Encik Sia mengingatkan para anggota Parlimen supaya mematuhi peraturan dan tata laku sebagai AP dan anggota parti-parti politik. We are all too human, and as recent events have reminded us, our weaknesses are not only physical but also spiritual and moral. I say this not to join with the chorus of sanctimony, but to reflect first on the need for us all to be vigilant in our personal conduct and choices, vigilant with ourselves, first of all, but also with our colleagues. To hold one another to account, not to fear to tell truth to power, nor be slow to listen to hard truths. Encik Sia berikrar akan menjalankan tugasnya dengan saksama, tegas dan adil demi memastikan urusan Parlimen berjalan dengan teratur. Beliau juga menggesa para AP supaya menjalankan tugas mereka dengan penuh bermaruah dan bertanggungjawab. Dalam sesi Parlimen hari ini, kumpulan baru anggota Parlimen dilantik atau NMP mengangkat sumpah dan secara rasmi menyertai Parlimen Singapura ke-14. Having been appointed as a nominated member of the Parliament of Singapore, dua daripada mereka adalah NMP Melayu Islam iaitu Dr. Syed Harun Taha Al-Habsyi dan Profesor Madya Razwana Begum Abdul Rahim. Hanya seorang iaitu Peguam Raj Joshua Thomas berkhidmat buat penggal kedua. Para NMP ini akan bertugas bagi tempoh 2,5 tahun. Mereka mewakili sektor-sektor seperti perniagaan dan perusahaan, pergerakan buruh dan juga seni. Inflasi teras Singapura mungkin terus berada di paras lebih tinggi lebih lama lagi seandainya penguasa kewangan Singapura MAS tidak mengambil langkah mengetatkan lagi dasar keuangan sejak Oktober 2021.
Demikian kata Menteri Perdagangan dan Perusahaan Alvin Tan kepada Parlimen. Beliau menjawab soalan yang ditanyakan para EP tentang kesan dolar Singapura yang kuat terhadap kerugian $30.8 bilion yang dicatat MAS. If MAS had not tightened monetary policy, quarterly core inflation would have reached 7.2% year-on-year at its peak, 1.9 percentage points higher than the actual peak of 5.4% year-on-year in the first quarter of 2023. So inflation would have stayed higher for much longer and brought about much more significant increases in the cost of living for households. Encik Tan juga ditanya tentang bagaimana MAS mengimbangi antara menguruskan inflasi dan mencatat kerugian. Beliau menjelaskan bahawa peranan MAS adalah untuk memastikan inflasi kekal rendah selain memastikan kemantapan harga bagi tempoh pertengahan.